tak terluka, berlawanan namun tiada juara. Bergandengan walau seketika, berhubung payahan. Siramkanlah ia dengan keharmonian, Suburkanlah ia dengan kemakmuran. marilah kita semua bergandengan, mari bersama-sama. Tanah yang permai, subur nan menghijau, tempat kita mencurahkan baktinya. Hari ini berusaha, hari esok kita menuai hasilnya. Bersyukur kepada Yang Maha Esa, limpah dan kurnianya milik bersama. Tadi slot eksklusif Alpha menyusul ya. Hari ini membicarakan berkenaan dengan manfaat satelit Malaysia kepada rakyat Malaysia. Seperti mana yang kita ketahui ya, satelit ke-8 negara MISAT 3D telah dilancarkan ke orbit dari European Spaceport di Kourou, French Guiana. Tak silap saya pada pukul 6.50 petang sekitar bulan Jun ya. Dan secara langsung pelancaran tersebut telah pun disaksikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob di Pusat Dagangan Dunia Putra Kuala Lumpur. Dan bersama-sama dengan saya pada hari yang istimewa ini, bersama-sama dengan yang berbahagia geologis Tuan Haji Azli Kamil Napiah, Ketua Pengarah Agensi Angkasa Malaysia ataupun MAISA singkatannya. Assalamualaikum Tuan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih DJ Lin. Ya, terima kasih kembali kerana sudi ya datang meluangkan masa nak berkongsi pengalaman ni. Pengalaman yang bukan mudah ya, diperolehi oleh rakyat Malaysia. Jadi sebagai mukadimahnya, boleh Tuan Haji kongsikan bersama-sama dengan pendengar Nasional FM, mereka yang menonton Facebook Live pada ketika ini, pengalaman yang begitu berharga yang sangat mahal menyaksikan pelancaran MISAT 3D ataupun MISAT 3D lah. Okay. Terima kasih DJ Lin pada Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar National FM sentiasa di hati. So terima kasih kerana jemputan ini dan kalau DJ Lin begitu berminat nak mendengar, saya begitu teruja nak berkongsi pengalaman yang saya kira mungkin sekali seumur hidup lah saya dapat melaluinya. Dan pelancaran satelit 3D tempoh hari adalah merupakan satu titik setelah negara tidak melancarkan apa-apa satelit sejak 2009 ya. So jadi dua aspek DJ saya berkongsikan berkaitan dengan pengalaman di Kourou, French Guiana ya. Yang pertama dari segi aspek teknikal atau aspek teknologi ataupun aspek sains sendiri. Dan apabila melihat satu infrastruktur ya, pelancaran satelit yang begitu besar ya, luas kawasan sahaja, kawasan yang melibatkan pelancaran itu seluas negara Singapura. Dan apatah lagi kemajuan sains yang ditampilkan. Kalau saya boleh kongsi dengan pendengar, roket itu besarnya setinggi 50 meter. Dan booster yang di tepi itu setinggi lebih kurang dalam 40 meter. Dan kalau saya bandingkan, kalau boleh kongsi ya, kita berdiri hanya setinggi tempat pembakaran saja. Di bawah, di bawah itu kena dongak ke atas. Dan sangat besar. Dan pada saya sesuatu yang menakjubkan pada saya bagaimana manusia boleh menguasai teknologi itu. Dan bahan api saja yang digunakan untuk mengangkat keseluruhan roket tu yang beratnya sekitar 700 ke 800 tan. Sebelum itu, izinkan saya bagi tahu pendengar-pendengar kami, dapat anda saksikan sekarang ini gambar-gambar ya sepanjang pelancaran MISAT 3D di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Sila sambung. Itulah yang saya kata bagaimana manusia itu dapat menguasai teknologi untuk ke angkasa.
Dan saya kira itulah kali pertama saya melihat dengan mata kepala saya sendiri betapa besarnya saiz roket itu yang mengangkat seberat 700 ke 800 tan bebanan ke ruang angkasa merintasi tarikan graviti. Dan yang lebih saya teruja ialah jumlah bahan api yang sehingga 100 tan digunakan untuk mengangkat bebanan itu, dan yang tidak dapat dirasai apabila kita berada jauh, contohnya di Malaysia kita melihat di dalam skrin, monitor dan sebagainya, tetapi di sana kita merasai sendiri bagaimana pembakaran bahan api itu menghasilkan gegaran sekitar radius 12 km. 12 km. 12 km. Wow. Sebab itu semasa pelancaran itu dalam ruang lingkup 10 km keliling tidak dibenarkan sesiapa pun ada di situ. Kerana jumlah bahan yang digunakan sekiranya ada kemalangan, dia akan melengkaui sehingga 10 km kawasan. So jadi saya melihat teknologi ini telah pun dapat dikuasai oleh Malaysia sehingga dapat dilancarkan dengan begitu sempurna, saya boleh katakan ya. Dan sangat sempurna, dan walaupun di peringkat awal tu ada kelewatan 7 minit dan semuanya telah dirangka melalui automation atau secara automatik dengan bantuan komputer dan sebagainya. Dan saya lihat perkara yang lain ialah bagaimana manusia boleh menguasai benda sebesar itu. Dan ini lebih meyakinkan saya bahawa kalau dulu kita dengar masyarakat kata betul ke manusia pernah jejak di bulan. Tetapi dengan saya melihat sendiri kemampuan manusia menguasai teknologi dan kemampuan roket yang dibina itu, saya percaya manusia telah pun sampai ke bulan, dan memang telah ada pun sampel-sampel. Ini kiranya pengalaman sekali seumur hidup yang sangat-sangat berharga, boleh dikongsikan dengan anak cucu, dengan seluruh rakyat Malaysia yang tidak berpeluang untuk ke sana. Sekarang sebelum ni memang dari kecil dulu saya saksikan di kaca TV. Pelancaran tu kan, kita pun rasa macam seronok, teruja, tapi alhamdulillah Malaysia berjaya melakukannya. Dan seperti mana yang kita ketahui pandemik COVID-19 telah merubah gaya hidup masyarakat dunia amnya, dan negara kita tidak terkecuali, khususnya dalam aspek teknologi internet. Jadi bagaimana agaknya Tuan Haji melihat MISAT 3D ini memberi impak kepada keluarga Malaysia? Baik. Kalau kita bercerita teknologi angkasa, kita tak boleh lari daripada 3 jenis satelit ini, iaitu satelit komunikasi, satelit penderiaan jauh dan satelit navigasi. So satelit komunikasi yang inilah yang dilancar oleh MIASAT 3D ni, oleh MIASAT Global ini, iaitu bagi tujuan komunikasi lah, TV, radio, telefon dan sebagainya, internet dan sebagainya. Yang kedua ialah satelit penderiaan jauh, yang itu mengumpulkan maklumat permukaan bumi untuk pelbagai tujuan. Dan yang ketiga ialah satelit navigasi. Navigasi ni biasa kita gunakan untuk tujuan penentuan kita kat mana, kita gunakan GPS, rumah dekat mana dan sebagainya. Tetapi ini yang kita lihat daripada ketiga-tiga ini, yang paling kritikal pada ketika ini ialah komunikasi, iaitu apa yang kita lancarkan baru-baru ini, iaitu bulan lepas. Satelit ini sebenarnya digunakan untuk tujuan menghubungkan semua entiti komuniti masyarakat melalui satu teknologi. Kita dengar selepas dalam tempoh COVID, kita dapat rasa bagaimana teknologi itu sangat penting dalam kehidupan kita. Kita tak boleh berjumpa, tapi kita boleh berjumpa secara atas talian. Ini adalah teknologi yang disediakan melalui satelit komunikasi ini. Dan kita jangkakan kemudahan-kemudahan yang akan dibina ini akan merangkumi dan juga membantu hasrat kerajaan dalam melaksanakan pelan digital negara dan juga pelan jalinan digital negara ataupun jendela, yang mana memfokuskan kepada komunikasi luar bandar. Yang hari ini kita rasa mungkin di bandar kita tak ada halangan sangat dari segi komunikasi, internet, pembelajaran atas talian, tetapi di luar bandar dia mempunyai satu limitasi, jauh. Dan hari ini teknologi yang paling baik untuk mengatasi masalah ni ialah menggunakan satelit. Dan inilah yang kerajaan sedang bangunkan, dan kita harap dengan adanya teknologi ini, bukan saja pembangunan negara kita dapat rancakkan, tetapi kesejahteraan rakyat itu sebenarnya dalam mereka menghadapi urusan kehidupan dalam aspek pembelajaran, dalam aspek ekonomi, dalam aspek yang lain yang mungkin sebelum ini kita agak ketinggalan kerana
ada limitasi. Kita tidak dapat menggunakan teknologi itu sepenuhnya. Hari ini industri menyahut cabaran ini melalui miasat pelancaran miasat ini, dan teknologi ini kita boleh manfaatkan dengan lebih baik, insya-Allah. Ya, mudah-mudahan, amin ya. Ini juga merupakan satu kejayaan besar juga buat negara kita. Dan di pihak MISA sendiri, bagaimana agaknya pelancaran miasat ini menjadi petanda araslah kepada sektor angkasa? Baik. Dalam negara kita mula berkecimpung dalam teknologi angkasa ini sejak 1988. Tapi pada masa itu kita hanya sebagai pengguna. Ya, kita dapat teknologi, kita guna. Tetapi dah sampai satu peringkat negara melihat kepentingan teknologi ini, kenapa tidak kita tidak bergerak daripada pengguna kepada pencipta? Kerana impaknya lebih besar, ya. Jadi kita lihat kepentingan itu apabila negara mewujudkan dasar angkasa negara 2030 pada 2017. Di situ ada 5 teras utama yang perlu dilaksanakan. Jadi bila kita lihat industri telah mula berkecimpung dalam teknologi ini, secara tidak langsung dia telah memenuhi sekurang-kurangnya 2 teras di dalam dasar angkasa negara berkenaan, iaitu yang pertama, mewujudkan infrastruktur yang sesuai untuk teknologi ini berkembang dalam negara kita, dan juga daripada teknologi itu boleh kita manfaatkan membuat aplikasi-aplikasi tertentu, ya, bagi tujuan kepembangunan dan kesejahteraan rakyat lah. Yang keduanya ialah teras 4, iaitu menggalakkan pertumbuhan industri. Ada satu yang mungkin kita kurang perasan, ya. Apabila kita bercerita pasal teknologi angkasa, anak-anak atau adik-adik kita biasa tidak lain dan tidak bukan dia tengok angkasawan je lah. Ya, fokusnya ke arah itu. Angkasawan sajalah. Betul. Hakikatnya bila kita cerita pasal teknologi angkasa, dia lebih daripada angkasawan. Contoh macam pelancaran hari itu, beratus yang terlibat itu kebanyakannya jurutera, engineer, peramal kaji cuaca dan macam-macam lagi. Maknanya dia ada satu ruang yang lebih besar daripada angkasawan. Itu yang kita hasratkan, supaya apabila teknologi ini berkembang, kita kena wujudkan ruang-ruang pekerjaan ini kepada generasi akan datang, supaya minat yang dah dicambahkan tidak berakhir tanpa ada impak kepada peminat tersebut. So, jadi inilah satu yang kita cuba lihat bila miasat ini dilancarkan. Kita telah mula mencapai beberapa KPI kita lah, penentuan aras sejauh mana dasar kita dapat dilaksanakan. Seperti yang saya katakan tadi, sekurang-kurangnya dah memenuhi 2 teras dalam dasar angkasa tersebut, dan ini juga akan menjadi pemangkin kepada MISA untuk memastikan pelaksanaan teknologi angkasa kita dapat roll out ataupun teruskan sehingga 10 tahun akan datang. Dan hasrat kita tidak lain dan tidak bukan ialah sekurang-kurangnya teknologi angkasa ni nanti menjelang 2030 akan menyumbang sekurang-kurangnya 3.2 bilion kepada keluaran dalam negara kasar. Maknanya kita nak jadikan sektor angkasa ni satu daripada penyumbang ekonomi kepada negara kita. Di samping mencipta peluang pekerjaan barulah. Saya percaya selepas ini, sama juga selepas angkasawan pertama kita naik ke ISS kan, semua berminat kepada teknologi angkasa. Pelajar-pelajar kita terutamanya kan. Pelajar-pelajar kita. Dan pada saya ini tanggungjawab kita untuk terus merangsang pelajar-pelajar ini, dan akhirnya kita sediakan tempat mereka berkarya, iaitu kerja yang sesuai. Jadi pada masa yang sama, bukan saja kita memperkembangkan teknologi, kita juga memastikan kepakaran tempatan kita diwujudkan. Kerana dalam teknologi angkasa, walaupun dia teknologi maju, kita tidak boleh bergantung sepenuhnya kepada negara-negara luar. Kita mesti mencipta kepakaran dalaman kita mesti mencipta ruang pekerjaan ini supaya kita boleh menguasai sepenuhnya teknologi ini bagi tujuan pengurusan, pembangunan dan kesejahteraan dan sebagainya. Baiklah, kepada anda yang sedang mendengar ketika ini, terima kasih banyak-banyak kami ucapkan untuk anda. Satelit yang dianggarkan membabitkan kos lebih kurang 1.2 bilion ringgit ini dengan jangka hayat lebih kurang 18 tahun dijangka mampu merapatkan jurang ketersambungan digital seperti mana yang Tuan Haji kongsikan tadi, membentuk masa depan yang lebih baik juga untuk rakyat Malaysia selaras dengan inisiatif kerajaan melalui Pelan Jalinan Digital Negara ataupun Jendela. Baiklah, kita akan berhenti rehat seketika. Kami akan sambung kembali selepas ini. Pastikan anda tidak ke mana-mana. Terus dengarkan slot eksklusif Alpha di Nasional FM, sentiasa di hati.
Hari ini, kulihat sawah terbentang luas. Saujana mata memandang, menghijau, mendamaikan perasaan. Aku di sini mencari sebuah nama yang kubanggakan. Di tanah airku, bumiku, tanah tumpahnya darahku. Biar keringat mengalir menjadi saksi, kudrat dan tenaga dicurahkan di sini. Anak-anak kecil berkejaran bermain keriangan. Sumur di ladang sawah menghijau jauh mata memandang. Keringat yang mengalir biar menjadi saksi. Genggam bara api sampai jadi debu. Di sini ku mencari sebuah nama yang ku banggakan. Di tanah airku, bumiku, tanah tumpahnya darahku. Sungguh indah dan bermain, harmoni dan mendamaikan. Oh negaraku, Malaysia tercinta. Bercakaran tapi tak terluka. Berlawanan namun tiada juara. Bergandengan walau seketika. Berhubungan kekal selamanya. Bangunlah anak bangsa, oh Malaysiaku. Berganding kita membina negara. Bangunlah anak bangsa, oh Malaysiaku. Bermula dengan segala kepayahan, bergandingan tenaga, bersama-sama menuju kejayaan. Selut dan lumpur, parit dan sungai, inilah taman permainanku, gelak ketawa bersama. Bercakaran tapi tak terluka, berlawanan namun tiada juara. Bergandingan walau seketika, berhubungan kekal selamanya. Tanah kita indah dan permai. Bumi kita aman dan damai. Usah biarkan ianya diracuni kepayahan. Siramkanlah ia dengan keharmonian. Suburkanlah ia dengan kemakmuran. Marilah kita semua bergandingan, mari bersama-sama. Tanah yang permai, subur dan menghijau, tempat kita mencurahkan baktinya. Hari ini berusaha, hari esok kita menuai hasilnya. Bersyukur kepada Yang Maha Esa, limpah dan kurnianya milik bersama. Kembali bersama-sama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati slot eksklusif Alpha. Terus menemani anda tengah hari ini membicarakan berkenaan dengan manfaat satelit Malaysia kepada rakyat bersama-sama dengan geospesialis Tuan Haji Azli Kamil Napia, Ketua Pengarah Agensi Angkasa Malaysia ataupun singkatannya MAISA. Tuan Haji berpengalaman berpeluang rezekinya untuk keluar negara bagi menyaksikan sendiri pelancaran satelit ini yang bukan semua orang ada ada peluang untuk melakukannya. Baik, dan satu ketika dulu Tuan Haji pada tahun 90-an minat terhadap sektor angkasa berjaya dipupuk di kalangan anak muda, khususnya para pelajar sekolah. Jadi bagaimana agaknya Tuan Haji melihat situasi ini seiringlah dengan kepakaran anak-anak muda Malaysia dalam bidang yang jarang-jarang diterokai? Kalau kita lihat negara-negara maju, salah satu daripada petunjuk mereka ialah bagaimana mereka mampu menguasai teknologi maju, termasuklah teknologi angkasa. Jadi kita lihat
walaupun kita telah mula pada 1988 penggunaan teknologi ini, dan kita sampai satu peringkat kita ada minat yang cukup besar di kalangan generasi muda kita ya. Bila ada siri angkasawan, ada siri lancar siasat. Ini adalah satu ruang yang baik sebenarnya untuk negara mengambil manfaat dengan meneruskan kesinambungan minat ini, tetapi mewujudkan satu ekosistem yang lebih baik untuk tujuan generasi maju ini, generasi muda ini berkarya dan berkembang, bekerja melalui sama ada industri, pengkomersialan ataupun dengan kerajaan sendiri. So jadi apa yang kita lihat peluang yang kita boleh ambil ialah kita perlu bergerak daripada pengguna kepada pencipta. Jadi ini adalah ruang yang kita boleh manfaatkan untuk tujuan menguasai teknologi berkenaan. So jadi saya kira kesinambungan pada ini kita, di peringkat Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi sendiri ya, kementerian di mana Agensi Angkasa Malaysia bernaung, telah pun mula mewar-warkan apa yang dipanggil merakyatkan sains, menginsankan teknologi. Ini bermaksud bagaimana kita nak merangsang bukan setakat minat, tetapi generasi muda itu terus berkarya di dalam bidang-bidang teknologi maju ini, dan kita berharap Malaysia akan menjadi antara negara yang teratas dalam membangun dan mengoperasikan teknologi angkasa di rantau Asia Tenggara menjelang 2030 insya-Allah. Itu tanggungjawab kita, dan untuk merangsang lagi minat ini, hari ini di bawah Musti dan juga Maesa, kita bukan sahaja mewujudkan ruang-ruang untuk generasi muda ini menceburi bidang sains angkasa melalui contohnya program-program Minggu Sains Negara, dan kita juga ada program-program penciptaan satelit. Yang ini saya tidak bimbang kerana sekolah-sekolah banyak menganjurkannya. Dan yang ini pada saya satu yang cukup baiklah. Tinggal lagi di peringkat akhir tu nanti apabila sumber manusia kita dah sampai ke peringkat master doktor falsafah dan sebagainya, kita kena memanfaatkan ilmu yang telah dikuasai ini untuk ciptaan ilmu-ilmu baru dalam bidang sains angkasa. Ini antara yang saya kira bukan sahaja kita nak perlu kesinambungan, tetapi saya ambil macam saya sendiri, mungkin dalam tempoh 6 ke 7 tahun saya telah hujung perkhidmatan saya. Teknologi angkasa ini pula dia bukannya satu teknologi yang kata orang tu yang singkat untuk dia dibangunkan. Ia memerlukan satu tempoh yang cukup panjang, dan setiap tempoh tertentu tu dia akan menghasilkan perkara-perkara yang tertentu. Ramai orang tanya pada saya, DJ dia kata kenapa negara-negara maju ni beria-ia nak pergi ke planet Marikh, nak sekali lagi nak menjejakkan kaki ke bulan umpamanya. Mungkin soalannya apa yang ada kat sana? Dia lebih betul dan lebih pada itu. Saya tidak ada masalah apabila mereka nak tahu apa ada di sana, apa tanah di sana, apa udara di sana. Tetapi hakikat yang sebenarnya ialah sepanjang mereka nak pergi ke sana, berapa banyak teknologi baru yang mereka boleh cipta dan boleh dikomersialkan. Kita lihat hari ini pertanian menegak vertical farming tu, itu adalah hasil teknologi angkasa. Kajiannya telah dibuat di sana. Kita cerita pasal penapis air, itu sebenarnya telah cipta lama dulu semasa operasi Apollo ke bulan. Dan banyak lagi cermin yang tanpa garis dan sebagainya. Telefon umpamanya, nanoteknologi. Itulah sebenarnya yang mereka cuba hasilkan. Yalah, pada masa sama dapatlah populariti pergi ke Marikh, pergi ke bulan dan sebagainya. Tetapi itu nilai yang lagi penting. Dalam negara kita hari ini, macam mana kita nak pastikan teknologi ini memberi manfaat langsung kepada rakyat kita. Kita tidak hendak menggunakan banyak dana, tetapi akhirnya tidak ada pulangan kepada kita sebagai rakyat kan. Itulah yang kita gunakan apabila di Malaysia ni.
kita mula meneroka sebagai pengguna. Jadi kita dah tahu macam mana nak pakai benda ni dan siapa yang boleh manfaatkan, ya. Saya tadi cerita DJ tanya saya orang mana. Saya orang Skincan, Pasir Panjang Skincan. Dan saya tak perlu balik pun saya nak tengok sawah saya. Ya. Dan saya tahu banyak sawah kan. Memang saya pun anak petani kan. Saya boleh tengok daripada hari-hari pun saya boleh tengok apakah apa yang berlaku di sawah saya. Kering ke. Tak perlu nak berada di sana, pantau dari kejauhan. Dengan teknologi yang ada. Teknologi itulah dia kan diharapkan agar pelbagai usaha dapat dilakukan untuk terus menarik minat generasi muda untuk terus merakyatkan teknologi. Dan dalam situasi dunia kita ni berdepan dengan krisis makanan seperti mana yang kita berdepan sekarang ini, isu kesihatan, isu alam sekitar serta keselamatan, tentunya MISA turut juga memainkan peranan yang cukup penting. Jadi boleh dikongsikan aktiviti terkini MISA. Baik, kita sejak 1998 sehinggalah tahun ini 2022, tumpuan kita ialah bagaimana kita nak mengoptimumkan teknologi ini memberi manfaat kepada rakyat secara keseluruhannya. Jadi kita telah ciptakan tidak kurang daripada 40 sistem aplikasi yang membantu sistem penyampaian perkhidmatan lebih kurang 70 agensi kerajaan dalam negara kita. Saya ambil contoh bagaimana kita menyumbang kepada pengurusan tanaman padi seluruh negara, 12 jalapan padi negara menggunakan asas image satelit yang kita ambil dan kita olah dia sehingga sistem itu boleh menentukan berapa luas kawasan tanaman kita pada musim-musim tersebut dan kita boleh pun tahu siapa yang tanam padi dan siapa tak tanam padi contohnya. Dan akhirnya kerajaan boleh dapat menganggarkan sebelum tuai berapa jumlah keseluruhan padi kita. Dan kalau kurang kita boleh import, berapa banyak kita boleh import. Maknanya itu antara perkara yang kita boleh bantu dari segi pengurusan. Selama ini kita Jabatan Pertanian Nasional menghadapi masalah untuk memantau kawasan-kawasan tanaman itu. Dan saya bagi contoh yang kedua, bagaimana kita membantu nelayan kita. Selama ini nelayan pergi ke laut, dia tidak ada panduan. Mungkin adalah GPS dan sebagainya, tapi tak tahu ikan kat mana. Tapi dengan menggunakan teknologi ini, kita boleh beri koordinat kepada nelayan tu, pergi ke koordinat itu dan tangkap ikan di situ. Mungkin kat situ ada banyak ikan sardin ataupun ikan tertentu dan sebagainya. Sangat-sangat membantu ya. Dan sangat membantu kepada lebih kurang 60,000 nelayan seluruh negara. Jadi itu antara sumbangan kita kepada keselamatan makanan negara ya dalam usaha ini. Mungkin kita tak cipta ikan, kita tak cipta benih padi baru, tetapi bagaimana nak menguruskan sumber makanan itu supaya kita dapat dalam keadaan yang berkualiti dan juga tidak putus dari segi sumber. Kemudian kita juga ada beberapa aspek lain, contohnya dalam aspek keselamatan dan kedaulatan negara, itu sudah tentulah sudah barang tentu, dan kita pun kena kawal sumber-sumber yang kita ada dalam negara supaya tidak bocor keluar daripada kawasan kawalan kita. Dan ini saya kira dalam hari ini yang kita hadapi berbagai krisis makanan, ini pun perlu kita perhalusilah dan kita bantu anggota keselamatan kita merencanakan bagaimana kita nak mengawal keadaan. Itulah dia, begitu besar sekali manfaat yang diperolehi hasil daripada teknologi yang ada. Dan selain itu juga harapan Tuan Haji sendirilah mewakili MISA ini dalam usaha untuk merayatkan sains, menginsankan teknologi seperti mana yang diulang-ulang sebentar tadi kan. Kerana teknologi ini sememangnya sangat penting, memudahkan tugasan kita dan membantu memulihkan ekonomi dan sebagainya. Saya dan anggota kerja di Agensi Angkasa Malaysia sama-sama dengan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi selaku kementerian yang menaungi kami. Perkara yang paling kami cuba capai ialah bagaimana kita nak pastikan keseluruhan rantaian ataupun penggunaan teknologi ini dapat diserap dalam aspek penerima gunaan teknologi oleh setiap lapisan masyarakat. Saya kira tidak guna kalau kita cipta teknologi
tetapi teknologi itu tidak diguna pakai dan tidak mendatangkan manfaat kepada rakyat. So ini satu cabaran baru yang kita lihat, supaya bukan sahaja perlu penguasaan, kita perlu ramai saintis untuk menguasai teknologi ini, tapi kita perlu juga melihat kepada pengguna akhir kepada teknologi. Macam saya kata petani tadi. Hari ini kalau boleh, kita nak petani tengok sawah dia dengan handphone je. Ya, kurang baja dan sebagainya, dia boleh dapat Uruskan maklumat dengan hujung baik, jari, ya. hujung jari. Betul. Itu dipanggil penerima gunaan. Sama juga kalau kita kekurangan bekalan air. Kat mana kita nak cari sumber air bawah tanah yang boleh menampung keperluan manusia sekitar, masyarakat sekitaran kita. So ini juga telah dibangunkan, dan antara yang juga yang kita cuba pastikan ianya berlaku menjelang 10 tahun nanti ialah teknologi angkasa sekurang-kurangnya menjadi salah satu pada sumber ekonomi baru kepada negara. Dan ini juga selari dengan apa yang berlaku di peringkat dunia lah. Dan masing-masing telah mula melihat teknologi merupakan salah satu daripada kalau boleh saya katakan bahasa Inggerisnya new currency. Satu sumber yang bernilai kepada sesebuah negara. Selain daripada itu, kita juga nak melihat teknologi angkasa ni juga mampu merancang kepada pertumbuhan industri dalam negara kita. Kerana DJ kalau industri tidak ada, dia tidak membuka ruang kepada pekerjaan-pekerjaan baru, dan apatah lagi dia tidak dapat menyumbang kepada sosioekonomi secara langsung kalau tidak ada. Dan inilah yang cuba kita rancangkan, dan alhamdulillah sehingga hari ini saya telah diberi maklumat bahawa bukan saja syarikat tetapi pemula-pemula telah mula berada, dah mula memainkan peranan sebagai industri ataupun NGO yang terlibat dalam teknologi angkasa. Ini kalau saya tengok contoh di Koru, saya ambil sedikit perkongsian ini. Di semasa saya lihat proses pelancaran itu, dia bukan saja melibatkan negara Perancis dan French Guiana, dia melibatkan 22 negara Eropah itu, malah melibatkan sehingga 600 industri yang berkecimpung dalam perkhidmatan pelancaran satelit itu. Dan tidak kurang daripada 350 pemula, syarikat pemula yang berkecimpung. Dan uniknya DJ, booster dibuat oleh Jerman. Kemudian propulsion yang tengah dibuat oleh Itali. Dan ini semua dirangkumkan menjadi satu yang unik. Maknanya dia bukan dibuat sendiri, tetapi satu konsortium yang besar untuk melancarkan program itu. Saya rasa Malaysia, itulah harapan saya, Malaysia juga mampu kerana Koru dan French Guiana itu geografinya sama dengan geografi kita. Hujannya sama, panasnya sama, cuaca pun sama. Dan saya rasa itu ruang dan peluang negara kalau kita nak menceburi sains angkasa ataupun teknologi angkasa dengan lebih baik pada masa depan, kita perlu ambil peluangnya. Ya, mudah-mudahan ya. Dan diharapkan agar keberkesanan satelit ini bukan saja dapat merapatkan jurang digital antara penduduk bandar dan luar bandar, malah juga dapat meningkatkan kelajuan capaian internet yang sedia ada, sejajar jugalah dengan sasaran rancangan jendela negara kita untuk menghubungkan dan mendigitalkan seluruh masyarakat melalui penyambungan berkelajuan tinggi. Terima kasih banyak-banyak kami ucapkan ya kepada geospesialis yang berbahagia Haji Azli Kamil Napia, Ketua Pengarah Agensi Angkasa Malaysia, singkatannya MAISA, atas perkongsian yang cukup bermanfaat jugalah untuk kami di Nasional FM dan juga pendengar-pendengar seluruh rakyat Malaysia pada tengah hari ini. InsyaAllah di lain kesempatan kita akan jumpa lagi Tuan Haji. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih juga kepada anda yang telah menonton Facebook Live daripada penerbit kami Wahidah Yaakob, dan juga kita akan teruskan siaran sebentar lagi tepat 1 tengah hari. Utama akan disiarkan dilakukan kembali selepas ini. Ya, Tanah kita indah dan permai. Bumi kita aman dan damai. Usah biarkan ianya diracuni kepayahan. Siramkanlah ia dengan keharmonian. suburkanlah ia dengan kemakmuran. Mari
Marilah kita semua bergandingan, mari bersama-sama. Tanah yang permai, subur nan menghijau, tempat kita mencurahkan baktinya. Hari ini berusaha, hari esok kita menuai hasilnya. Bersyukur kepada Yang Maha Esa, limpah dan kurnianya milik bersama. Bercakaran tapi tak terluka, berlawanan namun tiada juara. Bergandengan walau seketika, berhubungan kekal selamanya. Bangunlah anak bangsa, oh Malaysiaku. Berganding kita membina negara. Bangunlah anak bangsa, oh Malaysiaku. Bangkit bersama membina negara. Bangunlah anak bangsa, oh Malaysiaku. Berganding kita membina negara. Bangunlah anak bangsa, oh Malaysiaku. Bangkit bersama membina negara. Malaysia tercinta.